Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bersama saya Nurliana Tarmizi dalam 15 minit MMTV edisi 3 Januari 2023. Kami kenal Cikgu Hadi lebih 5 tahun. Anak saya dilatih sejak darjah 5. Itu luahan bapa kepada salah seorang pemain skuad bola tampar perempuan Melaka bawah 14 tahun Nur Saidatul Akmal Abdul Halim yang ditampar oleh jurulatihnya dalam kejohanan yang berlangsung di Kota Tinggi, Johor pada 16 Disember lalu. Secara peribadi, ayah kepada pemain itu, Abdul Halim Bakar, mahu jurulatih bernama Saiful Hadi Amar dikekalkan memandangkan perkara tersebut telah diselesaikan dengan baik sebelum tular dalam laman sosial. Tambahnya lagi, anaknya juga turut meletakkan harapan sama dan meminta jurulatihnya itu dikekalkan kerana lebih mengetahui kemampuan Saiful Hadi selain banyak berkorban masa, wang dan tenaga melatih pasukan. Sebelum ini, Pengerusi Jawatan Kuasa Pembangunan Belia, Sukan dan Badan Bukan Kerajaan NGO Negeri, VP Shanmugam berkata, nasib jurulatih itu akan ditentukan Rabu ini sama ada digantung tugas atau sebaliknya. Betul. Ni mungkin kali pertama dia buat. Jangan silap sikit nak berhenti, nak buangkan dia kerja, tak patutlah. Bagi saya anak saya tak ada apa-apa. Kalau anak saya dengan kawan saya tadi tu memang cedera, memang patutlah kena kita buat tindakan. Tapi memang tak ada apa-apa. Anak saya pun tak ada luah permasalahan apa-apa. Dia kata tak kisah. Dia kata dia pernah cakap dengan Kementerian Pendidikan untuk datang. Dia kata game kedua ketiga dia orang tambah semangat. Gedung tekstil terkemuka Wisma Jekyll yang terbakar buat kali kedua tengah malam semalam memusnahkan stor simpanan langsir di tingkat 3 bangunan berkenaan. Pengarah Jabatan Bomba dan Penyelamat JBPM Selangor, Datuk Nur Azam Khamis berkata, fokus pihaknya kini adalah untuk menyiasat punca kejadian sama ada wujud unsur khianat atau sisa bara api yang berada di bawah timbunan kain yang terbakar sebelum ini. Jelas beliau, siasatan terperinci itu akan mengambil masa sekurang-kurangnya 14 hari yang turut meliputi keputusan analisa makmal selepas pemeriksaan menyeluruh dilakukan di lokasi kejadian. Hingga kini, pihaknya masih belum membuat sebarang kesimpulan mengenai kebakaran kedua yang berlaku sekitar pukul 12.40 tengah malam semalam. Pihak bomba juga akan memanggil saksi yang melihat kejadian awal termasuk rakaman yang tular di media sosial pada pagi Ahad lalu. Kebakaran kali kedua itu menjejaskan 2 lagi premis di bangunan berkenaan sebelum berjaya dikawal sekitar pukul 1.45 pagi. Mahkamah Magistrate Muar memutuskan untuk melepas dan membebaskan bekas Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Sedeli, Rasman Ithnain, atas pertuduhan mencabul kehormatan seorang wanita Januari tahun lalu. Magistrate Analia Kamarudin membuat keputusan itu terhadap Rasman, 54 tahun, setelah mendapati pihak pendakwaan gagal membuktikan prima facie kepada tertuduh. Analia dalam penghakimannya berkata, keputusan itu dibuat setelah menilai kebolehpercayaan saksi-saksi pihak pendakwaan secara maksima sepanjang perbicaraan. Sementara itu, Rasman turut bersyukur dengan keputusan tersebut selain berharap dapat membersihkan nama baiknya dan keluarga. Terdahulu, Rasman yang juga Ketua Bahagian Parti Pribumi Bersatu Malaysia Bersatu, Kota Tinggi, menghadapi pertuduhan menggunakan kekerasan jenayah terhadap seorang wanita berusia 27 tahun dengan maksud untuk mencabul kehormatan wanita berkenaan. Malaysia bakal kehilangan lebih 1 juta pakar dalam pelbagai bidang tenaga kerja dan siswazah pada 2030 jika isu penghijrahan profesional tidak diatasi dalam tempoh 7 tahun dari sekarang. Pensyarah Ekonomi Putra Business School, Profesor Madya Dr. Abu Sofyan Yaakob menjangkakan bilangan warga negara berhijrah keluar negara akan bertambah dan tidak mustahil boleh mencecah 1 juta orang menjelang 2030.
Jelas beliau, peningkatan bilangan siswazah yang membuat keputusan berhijrah disebabkan wujudnya peluang pekerjaan, sumber pendapatan dan taraf kehidupan yang lebih baik berbanding negara sendiri selain kos sara hidup yang tinggi di Malaysia. Laporan Bank Dunia mengenai brain drain di Malaysia menunjukkan jumlah warga negara yang berhijrah ke luar negara semakin meningkat bermula dengan 99,306 individu pada tahun 1990 dan meningkat kepada 164,884 individu pada tahun 2000. Angka itu terus meningkat kepada 276,558 individu pada tahun 2010 dan dianggarkan kira-kira 500,000 warga negara berkemahiran tinggi bekerja di luar negara sejak 2020. Agensi Talent Corporation Malaysia Berhad Talent Corp turut melaporkan hanya 5,774 individu berkemahiran tinggi pulang berkhidmat di Malaysia antara 2011 hingga 2020 menerusi program Pakar Kembali REP. Kementerian Dalam Negeri KDN hari ini mengesahkan wartawan warga Pakistan yang hilang sebelum ini, Syed Fawad Ali Shah, telah dihantar pulang ke Pakistan pada Ogos lalu. Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail berkata, kerajaan Malaysia menerima permohonan rasmi daripada Kedutaan Pakistan bagi mengesan serta menghantar pulang Syed Fawad. Menurutnya, melalui rekod rasmi wartawan berkenaan sudah dihantar pulang ke Islamabad bersesuaian dengan permintaan oleh kerajaan Pakistan terhadapnya. Dalam pada itu, Saifuddin berkata, kerajaan Pakistan turut memperkenalkan Syed Fawad sebagai bekas anggota polis yang mempunyai beberapa kes disiplin. Terdahulu, isteri wartawan berkenaan merayu kepada Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim untuk campur tangan dalam mencari suaminya yang hilang di Malaysia sejak 23 Ogos lalu dan mendapati pelbagai perkara yang mencurigakan berkaitan penghantaran pulang suaminya ke negara asal. 4 sekeluarga sempat menyelamatkan diri apabila kenderaan yang mereka naiki terbakar di kilometer 225 Lebuh Raya Utara Selatan, arah utara awal pagi tadi. Dalam kejadian itu, sebuah keluarga termasuk seorang kanak-kanak berusia 9 tahun dalam perjalanan ke rumah mereka dari Pontian Johor ke Batu Caves, Selangor. Menurut Ketua Balai Bomba dan Penyelamat Kota, penolong penguasa bomba Ahmad Hafiz Mat Junoh, pasukannya diketuai penolong bomba Kanan 2, Mokhtar Ahmad bergegas ke lokasi kejadian sebaik menerima panggilan pada pukul 2.52 pagi. Katanya, pemandu kereta iaitu si suami menyedari terdapat api yang tiba-tiba keluar dari bahagian bawah steering, lantas segera memberhentikan kenderaan bagi meminta bantuan. Ujar Ahmad Hafiz lagi, kebakaran berkenaan berjaya dikawal namun kenderaan tersebut musnah 100%. Puluhan ribu pelancong terkandas di lapangan terbang Filipina Kelmaring selepas ratusan penerbangan dibatal serta ditangguhkan akibat gangguan bekalan elektrik. Gangguan itu menyebabkan peralatan komunikasi dan radar terputus di Manila sekaligus membahayakan penerbangan. Masalah itu dikesan oleh pihak berkuasa penerbangan selepas mendapati masalah teknikal melibatkan pusat pengurusan trafik udara di lapangan terbang domestik dan antarabangsa Manila. Keadaan itu menyebabkan 56,000 penumpang terjejas selain berlaku kekecohan di kaunter daftar masuk di seluruh Filipina apabila ribuan orang cuba menempah semula tiket atau mencari masa penerbangan yang lain. Insiden itu mencetuskan rasa tidak puas hati dalam kalangan penumpang yang berasa kesal kerana mereka tidak dimaklumkan dengan lanjut berhubung masalah tersebut. Tentera Israel melancarkan serangan peluru berpandu menyebabkan 4 maut termasuk 2 anggota tentera Syria
di lapangan terbang antarabangsa Damsyik semalam. Kejadian itu berlaku kira-kira pada pukul 2 pagi waktu tempatan di mana tentera Zionis turut menyasarkan kawasan sekitar lapangan terbang berkenaan dan mengakibatkan lapangan terbang tersebut tidak boleh beroperasi. Dalam pada itu, Ketua bagi Hak Asasi Manusia Syria, Rami Abdul Rahman berkata, serangan itu dipercayai menyasarkan kedudukan Hezbollah dan kumpulan pro-Iran di dalam lapangan terbang dan sekitarnya, termasuk gudang penyimpanan senjata. Membuka gerbang informasi terkini, maklumat tepat, sahih dan diyakini. Kami sajikan berita dalam dan luar negara. Kupasan berita merempas dimensi tanpa sempadan. Bukan itu saja, berita eksklusif dan inklusif juga menjadi keutamaan kami. Kami gunakan suatu perspektif yang berbeza untuk membuka mata anda. Info tetap kami berikan tanpa perlu anda cari. Hanya terbaik buat anda. 5 hari seminggu setiap hari pada jam 6.45 petang. Tak perlu tunggu berita jam 8. Inilah saluran berita yang lebih pantas. Keputusan Kerajaan Negeri Kedah menamatkan sepenuhnya semua operasi premis perjudian dan loteri dilihat akan merugikan dari segi pendapatan, manakala pelabur akan memberi reaksi negatif dalam tempoh jangka pendek. Penganalisis ekonomi UniKL Business School, Profesor Madya Dr. Aini Zulhazmi Abdul Rashid berkata, kerajaan negeri mungkin melihat dari kesan sosial dan politik yang lebih positif daripada keputusan tersebut. Jelasnya, aktiviti perjudian di premis judi selepas ini akan berubah kepada perjudian dalam talian sahaja yang tidak akan memberikan sebarang pendapatan kepada kerajaan negeri seperti yang diharapkan. Bagaimanapun, tindakan itu mencetuskan kontroversi apabila masyarakat bukan Islam mendakwa tindakan kerajaan negeri itu melanggar hak mereka sebagai rakyat Malaysia. Namun, Aimi Zulhazmi menegaskan, hak bukan Islam untuk berjudi mungkin dilucutkan, tetapi mereka mempunyai alternatif melalui perjudian dalam talian yang kini biasa pada masa kini. Ini rumah kita, laman kita. Hanya kemenangan menjadi buruan Harimau Malaya. Kita tidak akan sesekali membiarkan orang luar sewenang-wenangnya masuk ke rumah kita. Itu semangat yang ditiupkan Kapten Harimau Malaya, Faisal Halim, kepada seluruh pemain negara menjelang pertemuan hidup mati menentang Singapura dalam aksi terakhir kumpulan B Piala AFF di Stadium Nasional Bukit Jalil malam ini. Tegasnya, semangat dan emosi anak-anak buah Kim Pan Gon sudah pun pulih selepas tewas dalam aksi kontroversi menentang Vietnam Selasa lalu. Mereka sudah bersedia untuk menyerang, mencari gol dan memburu kemenangan kerana sedar seri atau kalah akan menyingkirkan Malaysia dari Piala Dunia Asia Tenggara itu. Ujarnya, setelah lebih sebulan bersama dan sanggup tidak bercuti demi Malaysia, dia dan rakan sepasukan hanya menjanjikan satu persembahan menarik di hadapan peminat. Mengambil contoh perlawanan menentang Turkmenistan dalam aksi antarabangsa baru-baru ini, Faisal melahirkan keyakinan Harimau Malaya mampu mengulangi persembahan baik ketika menentang Singapura. Sebagai penutup 15 minit MMTV hari ini, saksikan laporan cuaca esok Rabu 4 Januari 2023. Jangan lupa dapatkan akhbar utusan Malaysia dan Kosmo untuk berita-berita terkini dan menyeluruh. Sekian sahaja daripada saya, Nurliana Tarmizi. Assalamualaikum dan jumpa lagi.